Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab Kifayatul Akhyar, Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Belakang tu ada perempuan ni. Tolong buka kipas. Kipas tak ada. Dah. Ya tak. Oh ya, ada orang perempuan ni. Kita nak sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita berkaitan dengan rukun solat. Mana rukun solat kita yang keempat yang disebut dekat dalam ni, gabungan ni nyatakan yang membaca surah Al-Fatihah dan juga basmalah. Membaca surah Al-Fatihah dan basmalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam kata Imam Abi Suja, wa qira'atul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Membaca surah Al-Fatihah dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Itu kata Imam Abi Suja. Lalu disyarahkan oleh Imam Taqiyuddin, iaitu dia kata min arkanis salah qiraatul Fatihah liqauli sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Di antara rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat bagi, atau tidak ada salat, itu tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah, setelah ulama sepakat mengatakan bahawa bismillah itu adalah salah satu ayat dalam surah, saya tak ingat dalam surah mana, tapi bukan surah Al-Fatihah, surah Syura atau sebagainya, menyatakan ada ayat yang menyatakan bahawa sekejap saya tengok, itu ittifaq para ulama mengatakan bahawa Fatihah itu sebahagian daripada ayat Al-Quran. Adapun para ulama khilaf. Surah Sulaiman tak ada. Ya, saya ingat, tapi nama surah tak ingat. Surah An-Naml. Surah Semut menyatakan. Sekejap saya confirmkan. Kita bila sebut dengan mati Allah, dan itu ittifaq para ulama menyatakan bahawa bismillah itu asalnya daripada memang telah sepakat ulama menyatakan bahawa bismillah itu ayat daripada Al-Quran. Cuma mereka khilaf, adakah bismillah itu sebahagian daripada Al-Quran atau sebahagian daripada surah Al-Fatihah ataupun tidak. Di situ dia ada khilaf di sisi ulama dalam surah dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak. Jadi di situ rahmati Allah Subhanahu wa taala berlaku perselisihan faham di antara mazhab yang empat, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan juga Hambali. Seingat saya rahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam kita kata dalam perbincangan surah Al-Fatihah juga para ulama sepakat menyatakan bahawa Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat. Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat. Dia innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah yang ke-114 surah An-Naml. Surah An-Naml. Itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam ayat surah An-Naml. Itu ittifaq ni, itu surah An-Naml itu ittifaq. Kemudian nama Allah khilaf tadi dalam surah Al-Fatihah. Adakah bismillah itu sebahagian daripada Fatihah ataupun tidak? Di antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Malik dengan Imam Abi Hanifah. So dia ada 2 kumpulan lah, katakan, 2 khilaf. Hanafi dengan Maliki menyatakan bukan Fatihah. Bismillah bukan daripada Fatihah. Mana dia tidak dikira ayat dalam surah Al-Fatihah. Dia dipanggil fawatihus suwar. Dipanggil, kita nak untuk memulakan bacaan awal surah itu, maka dibaca dengan bismillah, tapi bukan ianya awal ayat bagi surah Al-Fatihah maupun surah-surah yang lain. Itu mazhab Hanafi dengan Maliki. Sebab tu mazhab Hanafi, Maliki dia tak baca dia tak menganggap tadi saya kata tidak menganggap bahawa bismillah itu daripada Fatihah. Syafi'i dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa bismillah itu salah satu ayat daripada Al-Quran. Salah satu ayat daripada Al-Quran. Cuma beza mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ialah daripada sebutan bismillah itu disebut dengan perlahan atau disebut dengan kuat. Mazhab Syafi'i sunat disebut dengan kuat untuk solat yang jahar. Dalam solat sunat, solat yang dibaca dengan kuat. Tapi kalau solat yang dibaca dengan perlahan, baca perlahan lah. Tetapi kedua-dua Syafi'i atau Imam Syafi'i atau Imam Malik atau mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad bersetuju bahawa bismillah adalah salah satu daripada ayat dalam Fatihah. Tak baca bismillah maka tak sah salat. Jadi itu dalam, kalau kita pergi Mekah, ustaz tak dengar pun dia orang baca bismillah, sebab dia baca perlahan. Kalau dia baca kuat, dengarlah. Saya first time saya dengar Imam Sudais baca jadi imam, dia baca bismillah kuat masa dia jadi imam dekat Masjid Istiqlal dekat Indonesia. Ada rakaman video dia kat YouTube, salah saya katakan. First time dengar dia minta untuk jadi imam dekat Masjid Istiqlal Indonesia. Lalu dia baca bismillah dengan kuat. Wallahu a'lam. So seingat saya lah yang katakan, kalau tak silap. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, imam mazhab Hanbali begitulah yang katakan. Bukan dia tak baca bismillah, dia baca bismillah sebab bismillah mazhab Hanbali sebahagian daripada Fatihah. Ayat pertama lah. Tetapi mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi kekal bersetuju dengan mazhab Syafi'i dengan Hanbali bahawa, ataupun sepakat mereka mengatakan bahawa Fatihah 7 ayat. Kiraan ayat tu saja yang berbeza. Kiraan ayat saja berbeza. Mazhab Hanbali dengan Syafi'i, Imam Syafi'i dengan mazhab Hanbali, dia kiraannya bismillahirrahmanirrahim pertama, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7 ayat. Mazhab Maliki dengan Hanbali, mazhab Maliki dengan Hanafi, dia baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So jadi 7 ayat juga. Jadi sepakat ulama mengatakan surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Surah Al-Fatihah ni nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada yang kata 6, ada yang kata 7 mula dengan alhamdulillah, ada yang kata 7 mula dengan bismillah. Khilaf itu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dalam hadis musyi' salatihi,
Nabi suruh selepas kamu elokkan wuduk, kemudian berdiri, kemudian menghadap kiblat, berdiri elok, katakan fakabbir. Kemudian Nabi suruh baca alhamdulillahirabbil alamin. Nabi mulakan dalam hadis tu, bacalah alhamdulillahirabbil alamin, makna surah Al-Fatihah. Nabi mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebut bismillah. Tu hujah mazhab mazhab Hanafi dengan Maliki. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i pun ada hujah nama Allah yang menyatakan bahawa bismillah itu adalah kita kata sebahagian daripada Fatihah. Contohnya wa idza qara'tumul hamda wa idza qara'tum alhamda faqra'u bismillah, fa idza qara'tum alhamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'u mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayah minha. Apabila kamu membaca alhamdulillah tu, nak mulakan alhamdulillah, jangan mula terus alhamdulillah, tapi kalau kamu mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada ummul Quran, iaitu sebahagian daripada surah Al-Fatihah, ataupun nama selain daripada ummul Quran, ummul kitab, ataupun dipanggil sab'u mathani. Dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat daripadanya. Itu hujah dalam dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wallahu alam. Itu antara hujah-hujah, dan ada lagi hujah-hujah yang lain lah, katakan yang diguna pakai dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita kata Fatihah nama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i juga meriwayatkan banyak dalam riwayat hadis-hadis dalam Musnad Imam Syafi'i. Contohnya dia kata kemudian bertakbir lalu bacalah ummul kitab, menyatakan bacalah ummul kitab, menyatakan dalam hadis musii'us salati riwayat Imam Syafi'i rahimallahu taala. Dalam riwayat hadis yang lain, la tujzi salat lam yaqra'u ar-rajul fiha bi fatihatil kitab. Tidak sah salat ataupun tidak diterima salat seorang itu yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalamnya. Kita kata bacaan surah Al-Fatihah selepas kita kata sepakat, tadi saya kata khilaf Fatihah tadi, adakah bismillah itu sebahagian daripada Fatihah atau tidak. Kemudian khilaf ulama di antara bismillah itu sebahagian daripada ayat ataupun Al-Fatihah atau tidak. Kemudian khilafnya bismillah dibaca perlahan dan baca slow, katakan. Dan seterusnya, adakah wajib ke atas setiap orang untuk baca Fatihah, ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu makmum tak perlu baca Fatihah? Adakah wajib pada setiap orang? Maksudnya imam tu memang dah wajib dah, makmum makmum wajib tak baca Fatihah? Mazhab lain macam-macam, katakan. Tapi mazhab Syafi'i, setiap individu, tak kira dia imam ataupun makmum, wajib baca Fatihah. Tak baca Fatihah, rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tidak sah. Salatnya tidak sah, katakan. Lupa ke apa ke, dalam ibadah salat kita kata lupa rukun, batal sembahyang. Kalau kata dah lepas habis salat, bukan kita kata batal terus, tidak. Dia adalah dia punya tempoh. Misal kata contoh lepas sembahyang, rahmati Allah SWT, baru dia ingat tadi dia lupa sujud, maka kat situ ada peluang untuk ditambah lagi lepas tu satu rakaat. Tapi kalau dia dah balik rumah apa semua, baru dia teringat yang dia lupa rakaat, contohnya bilangan rakaat dia lupa, balik rumah baru perasan, ataupun dia yakin yang dia lupa sujud kali kedua ke atau sewaktu dengannya, dan kat situ solatnya dikira batal, katakan. Dikira batal. Sebab dah ada satu keyakinan yang baru. Tapi kalau dia ragu, maka tidak membatalkan solat tadi. Let's say kalau kita dia balik rumah kan, aku tadi semayang tadi cukup tak cukup bilangan rakaat. Okey, dia ragu. So keraguan itu batal tak salat dia tadi? Tidak.
Kaedah ingat kaedah dia apa? Kaedah dia keraguan tidak membatalkan keyakinan. Ada. Tapi balik rumah, Allah tadi bilang rakaat, confirm aku tinggal satu rakaat, yakin dia tinggal satu rakaat, maka salat yang dia buat tadi kira batal. So dia kena buat semula. Dia kena salat semula. Jadi ragu beza, ragu dia tak perlu ulang. Kita kata kalau dia yakin tak cukup rukun, maka dia perlu ulang balik salat tersebut jika dia masih lagi dalam waktu. Kalau tidak, dia dikira qada. Kalau dia berada dekat dalam dia lepas sembahyang, dia teringat terus, dia confirm lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk sekejap, fikir, salatnya tadi bilang rakaatnya cukup tak cukup, katakan confirm tak cukup, yes, dia tambah, bangun dia tambah terus, dan sujud sahwi. Begitu juga dengan salat dalam keadaan berjamaah. Wallahu a'lam. Baik, apa yang nak saya ceritakan di sini ialah kita kata Fatihah. Fatihah wajib pada mazhab Syafi'i, wajib dibaca pada setiap rakaat oleh imam maupun makmum. Imam baik makmum. Tidak terlepas Fatihah bagi makmum kecuali jika dia masbuk yang ghair muwafiq. Dia masbuk yang tidak muwafiq. Nyatakan apa dia masbuk yang tidak muwafiq? Muwafiq ni dia masuk normatif Allah Subhanahu Wa Taala, dia sempat baca Fatihah. Dia masuk lambat sebab dia setengah ulama dibezakan. Dia ada masbuk, dia ada muwafiq. Muwafiq maknanya dia start daripada awal salat sama dengan imam. Itu muwafiq. Ada yang masbuk tapi kita katakan muwafiq. Maknanya dia lewat masuk, orang dah mungkin imam tu dah baca surah baru dia masuk, dia kira masbuk juga, katakan. Tapi dia sempat tak baca Fatihah. Kalau tengah baru awal surah, bacaan surah lepas Fatihah dia sempat tak baca Fatihah, maka kalau sempat dia katakan kalau boleh dibaca Fatihah, wajib dibaca Fatihah, dan dia dipanggil masbuk yang muwafiq. Dia ada masbuk yang ghair muwafiq, yang tidak muwafiq dengan imam. Maksud dia masbuk, dia hukumnya hukum masbuk, tetapi dia tak sempat untuk dia baca Fatihah. Maknanya imam dah rukuk, dia masuk tu imam dah rukuk, maka dia terus angkat takbir dan rukuk. Maka orang itu sahaja yang terlepas ataupun yang terselamat daripada bacaan Fatihah. Yang terselamat daripada bacaan. So dia tak perlu baca Fatihah jika imam dah rukuk. Jangan tunggu kat luar tu. Imam dah rukuk, relax tu, kata tunggu imam dah rukuk, cepat-cepat datang Allah masuk. Itu salah. Sebab Nabi SAW tegur para sahabat yang menunggu imam tu turun ke ke naik ke, kita dah masuk sampai, kita terus dah masuk salat. Kenapa nak mesti sembang-sembang lagi, nak tunggu-tunggu imam tu sujud rukuk ke baru nak masuk? Itu perbuatan tu dianggap sebagai salah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata ini tadi seperti mana yang saya sebutkan tadi dari dalil berkaitan dengan wajibnya ataupun rukunnya bacaan surah Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hanbali. Hanafi kita katakan totally memang makmum tak perlu baca bismillah, seingat saya katakan tak perlu baca Fatihah, kecuali ada juga yang dalam mazhab lain yang berpandangan bahawa kalau imam imam solat jahar tak wajib, tidak rukun. Tetapi kalau imam itu bacaan di sirri pada rakaat yang ketiga ataupun keempat, solat zuhur, asar, maka wajib baca. Wajib baca, katakan. So ada pelbagai pandangan yang ada, tapi kita dalam mazhab Syafi'i seperti mana yang saya jelaskan tadi, wajib tuan-tuan mati Allah dibaca, sama ada makmum ataupun imam secara dibaca secara jahar ataupun dibaca imam baca secara jahar ataupun imam baca secara perlahan, makmum tetap hukumnya wajib membaca surah Al-Fatihah.
Persoalannya pula berikutnya, bila bila makmum kena baca surah Al-Fatihah, mengatakan. Persoalan bila makmum kena baca surah Al-Fatihah itu ada juga beberapa jawapan, mengatakan. Kalau Syekh saya dulu dia kata kita kata dua pandangan yang seingat saya. Pandangan pertama dia kata selepas imam habis baca Al-Fatihah. Selepas imam habis baca Al-Fatihah. Perlu tak yang tu nanti satu. Maknanya kita kata imam selesai je dan kita baca je amin bersama dengan imam, maka ketika itu kita disyariatkan membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah daripada awal sampai akhir. Dan dikehendaki kita membacanya dengan ialah jangan lambat-lambat, maknanya kena baca cepat. Tapi dengan meraihkan hukum tajwid, makhraj semula yang main hentam je, katakan. Tak. Kenapa nak baca cepat, Ustaz? Sebab kita dituntut untuk mendengar bacaan imam. Kita dituntut untuk mendengar bacaan imam, iaitu surah selepas surah Al-Fatihah. Jadi sebab itu kata para ulama, katakan kalau kita berimam untuk solat yang jahar, maka kita kena baca Fatihah tadi cepat sikit, katakan. Sebab kita dituntut untuk mendengar bacaan imam. Dan imam adakah perlu dia menunggu makmum habis baca Fatihah? Tak perlu. Kadang-kadang lama dia diam surah, katakan baru. Kenapa? Bagi ruang kepada makmum untuk baca Fatihah. Tak ada istilah gitu. Imam dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas habis kita tekan Fatihah dia, lepas amin, yes, dia ada saktah sekejap, dia ada berhenti sekejap sebelum dia masuk surah yang baru, katakan bacaan surah selepas Fatihah. Tapi tidaklah saktah itu panjang untuk ataupun istilahnya nak berikan ruang yang cukup untuk makmum baca Al-Fatihah, tidak ada, katakan. Makna saktah itu sekejap sahaja, seperti mana saktah-saktah yang lain. Sebab dalam solat kita ada sakatat, kita ada saktah-saktah, dan ada saktah yang di dalamnya nama Allah bacaan-bacaan, ada yang tidak. Contohnya saktah selepas takbiratul ihram dan sebelum baca Fatihah, maka saktah ada di situ. Disyariatkan baca doa iftitah, katakan. Lepas kita kata baca Fatihah, lepas baca Fatihah sebelum bacaan amin, dia ada saktah pendek. Dia tak boleh kata terus waladhdallin amin. Tak boleh, berhenti dulu dekat waladhdallin dan baru dia baca amin. Kemudian nama Allah saktahnya sebelum memulakan surah yang baru, katakan. Dan seterusnya kata saktahnya, maknanya habis bacaan surah itu berhenti dulu dan baru rukuk, katakan. Jangan habis je terus rukuk, tidak, katakan. So ada beberapa saktah yang makna saktah itu ialah berhenti, bukan saktah dalam salat yang berhenti tanpa tarik nafas, katakan. Ini saktah maknanya berhenti sekejap, katakan. So wallahu a'lam, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata umuman, secara umum yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makmum tadi akan baca Fatihah selepas habis bacaan Fatihah oleh imam. Itu selepas amin lah, selepas bacaan amin. Adapun untuk ketika solat sirri, bacaan yang senyap ataupun solat yang imamnya tidak membaca dengan kuat, maka kita boleh baca walaupun mendahului imam, ataupun walaupun tidak, kita kata maknanya kat situ kita baca lebih awal daripada imam pun tidak ada masalah. Sebab bacaannya sirri, kita pun tak tahu imam tu dah baca Fatihah belum, katakan. So tidak ada tidak ada kesalahan untuk kita membaca ini. Kalau kita tahu, misal kata kita dengar imam itu bacaan surah Al-Fatihahnya, katakan, so kita lewatkan sikit pun tidak ada masalah, katakan. Tapi kat situ tidak adalah mesti kena imam dulu baca baru kita baca. Kalau kita tak dengar imam betul baca,
Ini situ ada persoalan-persoalan yang lain. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya perlu diketahui bahawa orang yang mampu membaca Al-Fatihah maka dia wajib membacanya saat berdiri ataupun yang menggantikan kedudukannya. Surah selainnya tidak boleh menggantikan kedudukannya sebagaimana dalil yang telah berlalu. Dalil yang telah berlalu. Dalam mazhab Hanafi, Fatihah dia tak panggil rukun tapi dia panggil wajib. Mazhab Hanafi, Fatihah dia bukan rukun tapi wajib baca. Sebab mazhab Hanafi kita kata dia beza di antara rukun dengan wajib. Dia beza di antara rukun dengan wajib. Kalau orang yang salat itu tidak membaca Al-Fatihah, erti kata lain dia terlupa, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia tidaklah dikatakan salatnya tidak sah. Salatnya masih lagi sah, katakan. Seperti mana orang yang meninggalkan wajib haji. Dalam bab haji, kita tinggal wajib haji, sah tak hajinya? Sah tak? Sah, katakan. Tapi jika ditinggalkan dengan sengaja, berdosa tak? Wajib haji kalau tinggal berdosa, tinggal dengan sengaja berdosa. Tinggal dengan keuzuran, mati Allah Subhanahu wa taala dimaafkan. Tapi kena bayar denda. Ada kena bayar denda. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, begitulah wajib dalam mazhab Hanafi. Kenapa dikata Fatihah bukan rukun? Sebab Nabi SAW dalam satu riwayat dia kata selepas dalam hadis musii'us salati, musii'us salatu, maknanya musii'us salah, dia katakan orang yang rosak salatnya tadi. Hadis tu ada satu riwayat yang dipegang oleh mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, dia kata lepas kamu dah menghadap arah kiblat tu faqra'u ma tayassara laka minal Quran. Dan satu riwayat, bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. So dia tak spesifik bacaan surah Al-Fatihah. Jadi di situ mazhab Hanafi dia berpegang bahawa Fatihah itu bukan rukun, tetapi dia tetap menyatakan Fatihah itu wajib. Sebab ada nas-nas lain kan menyatakan. Jadi sebab tu dibezakan di antara wajib dengan kita kata rukun tadi. Wallahu a'lam. Okey. Baik, sekadar inilah katakan sekadar maklumat untuk Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga kita kata di sini tidak boleh membaca terjemah. Kalau kita kata orang itu betul-betul tidak mampu baca Fatihah, katakan. Boleh tak dia baca surah lain, itu bab lain. Kalau dia tak mampu, dia tak hafal, macam orang baru masuk Islam, tak mampu nak baca bismillah, tak mampu nak baca Fatihah, dia boleh ganti dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ataupun setakat mana yang dia mampu. Tasbih subhanallah tu ikutlah. And then lepas tu dia wajib belajarlah untuk betulkan sembahyang dia. Tetapi kita katakan orang yang memeluk agama Islam ataupun yang beragama Islam, dia kita kata firstly dia belajar tu dengan cara mengikut orang yang sedang salat, katakan. Dan dalam masa yang sama selepas itu barulah dia belajar secara betul, macam mana cara kita kata bacaannya dan sebagainya dalam bacaan-bacaan dalam salat. Tapi untuk dia kata untuk dikatakan ke atasnya tak perlu salat, kau tak tahu salat, tak payah salat, no, tak ada. Dia kena salat juga, tapi ikut keadaan kemampuan yang dia ada. Jadi mampu untuk follow, ikut tanpa kita kata just ikut saja, katakan yes, sila ikut saja, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik,
disebut kat sini tidak boleh membaca, kewajipan membacanya sama bagi imam, makmum maupun munfarid pada salat sirriyah maupun jahriyah. Dalam satu pendapat menyatakan bahawa tidak diwajibkan bagi makmum dalam salat jahriyah dengan syarat ia mendengar bacaan imam. Itu ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, itu jika katakan dengar bacaan imam. Tapi pandangan ni bukanlah pandangan yang dalam mazhab Syafi'i, bukanlah yang difatwakan. So yang difatwakan ialah wajib baca. Seandainya ia tuli atau jauh dari imam sehingga tidak boleh mendengar bacaan imam, maka wajib membacanya, wallahu a'lam. Ikut pandangan ni, kalau yang kata kalau dengar bacaan imam dia tak perlu baca, walaupun sembahyang tu sembahyang sirri, katakan. Tapi kalau dia pekak, wajib dibaca. Wajib dia baca, katakan. Wallahu a'lam. Wajib dia, kalau dia tuli, kalau dia tuli, wajib dia baca. Dah pekak mana nak baca apa nak, katakan. Tetapi alhamdulillah, bukanlah maknanya orang pekak, orang tuli, orang yang pekak itu tidak boleh membaca Al-Quran. Dia boleh baca Al-Quran. Sekarang ni orang yang bisu, contohnya bisu, pekak telinga, pekak dan tuli sama kan? Apa beza? Tuli dua-dua. Dua-dua tu nama tuli. Allah alam istilahnya. Wallahu a'lam. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni kita kata memanglah ada orang yang pekak boleh bercakap, tapi ada tak orang pekak yang boleh bercakap? Ada kan? Dia tak dengar tapi boleh cakap. Ada juga nama Allah orang yang dengar tapi bisu, tak boleh bercakap. Ada yang dua. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala belaka, tetapi itu bukanlah faktor ataupun itu bukanlah bukti ataupun dalil hujah untuk seorang itu meninggalkan solat. Tidak ada kata orang yang pekak, buta, tuli tak wajib solat. Tak ada. So baik pekak ke, baik tuli ke, baik tetap hukumnya wajib solat. Habis nak baca solat macam mana Ustaz ni katakan? Solat setakat mana yang dia boleh buat lah, katakan. Kalau kita kata dia pekak, dia tuli, katakan, kita kata dia boleh belajar dengan cara bacaan, dia boleh belajar dengan ada isyarat, katakan, kena orang yang mengajar dia tadi buat dalam bahasa isyarat lah. Tapi bacaan dalam salat normatif Allah, hari ni ada orang, ada ulama di Timur Tengah sana, dia buat satu inovasi normatif Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dengan bahasa isyarat. Bukanlah baru, dah keluaran hafiz Al-Quran. Seorang yang hafiz Al-Quran tapi dia pekak tuli. Subhanallah, dia hafal 30 juzuk nama Allah Subhanahu dengan cara dia dalam keadaan dia tu pekak tuli, tak boleh cakap, tapi dia boleh hafal Al-Quran dengan cara bahasa isyarat. Subhanallah, sangat kita investasi, maknanya kita hebatlah, masya-Allah, katakan. Kita yang boleh sebut ni nama Allah pun nak suruh hafal 30 juzuk pun nama Allah susah, tapi masya-Allah, katakan. Di Arab Saudi diperkenalkan, katakan, ada ma'had tahfiz khas untuk kumpulan itu. Macam mana dia orang di bacaan Al-Qurannya dalam dengan cara tangan gerak bahasa isyarat, katakan. Gitu, saya memang adalah tenaga pengajar yang khusus ni, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, apa pun kata, wajib membaca Al-Fatihah dengan seluruh hurufnya berikut tasydidnya. Yang ini kena hati-hati baik-baik. Dalam Al-Fatihah kita kenapa muallif kata, Imam Taqiyuddin dia kata termasuk sabdunya sekali.
Sebab dalam Al-Quran, sabdu itu merujuk kepada dua huruf. Kalau tidak dibaca dengan sabdu, makanya kita telah mengurangkan satu huruf daripada Al-Quran. Jika dibuat dengan sengaja, batal semayangnya. Jika dibuat tanpa sengaja tu bab lain, katakan. Tidaklah kata solatnya terus batal, tidak, katakan. Tengok dibuat sengaja ataupun tidak, katakan. Benda tu pun ada khilaf, ada batal ataupun tidak, wallahu alam. Tapi nak ceritakan nama Allah sini, dia katakan sabdu itu merujuk kepada dua huruf. Bahasa Arab, dalam penulisan Arab, khususnya penulisan Al-Quran dan sebagainya, katakan nun, dua huruf yang sama, satu berbaris mati dan satu berbaris, sama ada bawah ataupun depan ataupun atas, dua huruf yang sama, maka dalam kaedah imla'nya, penulisannya, hendaklah ditulis satu huruf sahaja digantikan dengan sabdu. Itu kaedah imla' bahasa Arab. Kaedah penulisan bahasa Arab, tak kira sama ada Quran ke apa ke, kita katakan tulisan karangan ke apa, satu huruf yang mati, satu lagi huruf berbaris, huruf yang sama, maka tuan-tuan mati Allah dijadikan satu huruf saja, ditulis satu huruf saja dan ada sabdu. So setiap kali kita jumpa huruf yang bersabdu, maknanya dia ada dua huruf, satu huruf yang berbaris mati, satu huruf yang berbaris sama ada atas, tengah, atas, depan ataupun bawah. Jadi kita kata, sebab itu muallif Imam Taqiyuddin kata wajib membaca Al-Fatihah dengan seluruh hurufnya, walaupun berserta dengan sabdunya, berserta dengan sabdunya. Tak boleh kurang, katakan. Tak boleh kurang. Seandainya menggugurkan satu huruf, arti kata lain meringankan tasydid ataupun menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain, baik itu huruf dhad ataupun lainnya, maka bacaannya tidak sah. Bacaannya tidak sah, demikian pula solatnya. Demikian pula solatnya. Apatah lagi solatnya. Kita tu kalau apa ni, huruf, kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah, pertama kan, alhamdulillah, ada situ ada sabdu satu. Rabb dua, banyak tak? Rabb ada sabdu. Rahmanir, Maliki Yaumiddin, ada dal sabdu. Ada banyak sabdu. Kurangnya kita tashilkan bacaan. Kalau contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka, dia tak boleh kalau dalam ilmu tajwid, wallahu alam, dia jangan tuan-tuan tekan sangat-sangat. Tekan sangat-sangat, nanti kan terlebih syaddahnya lain pula, katakan. Dia tak boleh terlebih pula. Kalau ingat saya masa saya belajar baca Quran dengan Syekh, dia kata jangan terlalu tekan, dan jangan lepas sangat. Bila lepas sangat, dia tashil sangat, mudah sangat, dia langsung tak ada sabdu. Kalau tekan sangat, nanti ada berapa huruf situ, katakan. Dia ada dua huruf saja. So tak perlu tekan lebih, katakan. Wallahu a'lam. Jadi kita kata bacaan. Ada yang kita kata kalau terlepas kita gugurkan satu huruf, maka menyebabkan solatnya, bacaannya surah Al-Fatihah tadi tidak sah. Bacaan surah Al-Fatihahnya tidak sah, dan seterusnya menyebabkan salatnya tidak sah. Seandainya kadang-kadang ni masalah lagu kan, dia melagukan dengan lagu yang mengubah makna, seperti mendammahkan ataupun mengkasrahkan pada huruf ta.
an'amta, mengkasrahkan kaf pada kata iyyaka dia jadi iyyaki, katakan. Maka tidak mencukupinya, solatnya batal jika ia sengaja melakukan. Adapun jika tidak, maka wajib dia mengulangi bacaannya. Kalau tak sengaja, katakan tak ada masalah. Tapi kalau kita kata dia sedar, dia tersilap, dia kena ulang balik bacaan Al-Fatihahnya ataupun ayat tersebut. Ni bagi yang berlagu lah. Kadang-kadang macam Allah, kadang-kadang dia baca yang tak ada mat, dia matkan. Hanya tajwidnya ketika bacaan Al-Fatihah dengan kita kata surah. Tetapi kesalahan tajwid pada surah, bacaan surah lebih kita kata tidaklah kalau kesalahan dia pada surah, tidaklah dikatakan solatnya batal berbanding dengan kesalahan tajwid pada surah Al-Fatihah. Kenapa Ustaz ni katakan? Sebab surah Al-Fatihah adalah rukun berbanding dengan bacaan surah selepas Fatihah. Bacaan surah lepas Fatihah itu dianggap sebagai bacaannya sunat. Jadi kesalahan di situ tidaklah sampai membawa kepada batal sembahyang berbanding dengan pada surah Al-Fatihah. Maka dengan itu tajwid, kesalahan tajwid pada pada doa iftitah misal kata, pada ni maka tidaklah menjadi batal sembahyangnya. Kadang-kadang ada setengah orang terlebih tajwid ni. Baca doa iftitah pun nak kena ikut tajwid ni, katakan. Dia based on pada kita kata bacaan tu sunat ataupun wajib. Macam sebelum ni kita ambil takbir kan. Takbir, yes, kalau dibaca salah batal sembahyang dia. Kenapa? Sebab dia rukun. So kita kena letakkanlah pada kedudukannya masing-masing. Kalau dia bacaan dia sunat, kesalahannya tidaklah kata pada bacaan itu normatif Allah Subhanahu Wa Taala dia sehingga membatalkan sembahyang atau sewaktu dengannya. Katakan itu kaedahlah kita kena faham baik-baik. Kata wallahu a'lam. Ataupun wajib ini yang pertama kita kata wajib membaca seluruh huruf yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mat tu semua ada alif. Bila kita tak baca dengan mat, maka kuranglah hurufnya. Kalau kita panjangkan, kita dah tambah. Contohnya orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu panjang. Dan bila dipanjang tu maknanya ada huruf mat. Huruf mat apa? Alif, waw, ya. Bila matnya bagi depan, maka ditambahnya waw. Tak boleh. Dekat situ kadang-kadang iyyaka na'budu wa iyyaka. Kadang-kadang kita dengar macam panjang sikit, kadang-kadang sebenarnya tidak. Katakan kadang-kadang imam kan, kecuali memang dia sengaja dipanjangkan. Iyyaka na'budu, dia nak bila nak budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebab lepas dal huruf waw. Itu isunya, katakan. Tapi kalau dia sengaja letak iyyaka na'budu wa iyyaka tak boleh. Sebab situ tak ada huruf mat. Setiap huruf hanya boleh dia ada kata Syekh kami dulu kata, setiap huruf normatif Allah Subhanahu Wa Taala hanya boleh dipanjangkan, dia ada hak dia satu harakat je. Masuk je harakat kedua, kita dah tambah satu huruf. Satu harakat tu kira biasalah sekali je, dia gerak jari sekali je, katakan. Sebab tu iyyaka, sebab tu Fatihah ni normatif Allah nak kena apa kita kata perlulah bagi saya normatif Allah kita cari, kalau kata buat antara program yang kita boleh laksana, katakan ialah klinik Al-Fatihah.
panggil kita tu buat satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala panggil beberapa orang yang memang ini untuk cek bacaan Fatihah setiap seorang, katakan. Contoh, katakan ada siapa yang ingin cek, katakan panggil, katakan orang yang memang yang mahir dalam ilmu tajwidnya, bacaannya, katakan yang betul, katakan kita tahu dia tu memang pakar dalam tu. Dan ceklah, simaklah bacaan. Ada. Kadang-kadang ustaz yang ada tak boleh cek. Bukan tak boleh nak cek, katakan. Kita kalau kita kata kadang-kadang ada ustaz, nama Allah minta maaf, kita kata dia mampu cek untuk dia sendiri. Dia tak mampu. Kadang-kadang orang lain pun dia berani cek yang biasa-biasa, tapi yang secara secara kita kata satu persatu tu nak kena memang panggil orang yang memang bidang dia, katakan bidang betul-betul, katakan. Barulah kita kata hafiz Al-Quran tak semestinya dia boleh cek bacaan orang, katakan. Ustaz pun tak semestinya dia boleh cek bacaan orang. Umum tu boleh, untuk diri dia sendiri boleh, tapi tentu nak cek orang lain ni dia ada satu ilmu yang sebab dia nak kena dengar bacaan orang. Dia baca diri ni lidahnya ke mana, suaranya ke mana ni. Itu kemahiran itu tak semua orang ada. Tak semua orang ada. Kalau syekh-syekh kan, dia dengar suara kita je dia tahu dah. Dia bukan tengok kat buta. Ada syekh-syekh buta. Dia dengar suara kita je tentang baca Allah. Dia kata sahih, katakan. Betul kan? Lidah kena sini, lidah kena ke atas, ujung tepi lidah ke dalam ke apa pun, semua dia boleh tegur. Sebab dia base kepada suara dengan gerakan bibir, mulut, lidah, katakan. Itu kita kena, sebab tu kena cari orang. Dulu dekat masjid negeri selalu ada di bawah tu dia buat klinik Al-Fatihah. Banyaklah kata dulu dia buat. Setiap hari Jumaat adalah ustaz yang ditugaskan untuk cek siapa yang nak test bacaan Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan ada peluang pergi umrah, ceklah bacaan Al-Fatihah dekat sana dengan syekh-syekh. Ada kan dekat Masjid Nabawi tu ada halaqah-halaqah tu. Ceklah. Semaklah bacaan Fatihahnya, kata. Ini tengok je. Oh, ada halaqah sini. Itu jalan. Tak duduk pun. Tahu siapa-siapa boleh duduk tapi tak pergi pun. Sayang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik. Memang halaqah tu disediakan untuk orang ajanib. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala wajib kita kata bacaan Fatihah itu dibaca mengikut ayat tertib. Jangan bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin alhamdulillah. Itu tak boleh, haram. Solatnya tidak sah kalau di him bukan him. Dia kasrah. Bila kasrah kena datangkan hak kasrah. Dia tak boleh datangkan dengan cara alhamdulillahi rabbil alamin ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Salah. Alaihim salah. Alaihim. Kan hak tu dibagi bawah. Dia bukannya dibaca dengan imalah. Kan majriha bukan dibaca gitu. Ada. Dia baca dengan huruf tu baris bawah. So bila dibaca huruf tu baris bawah, kena baca baris bawah lah. Him. Bukan dibaca dengan him, bukan him. Alaihim tak. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Him tak nak. Him. Tak. Itu kita kena baca dengan cara begitu. Saya kalau saya suka dengar dekat dalam YouTube, saya suka dengar Dr. Aiman Suwaid. Dr. Aiman Suwaid ni memang pakar tajwid. Ulama Syria
yang alhamdulillah tarallahu umruhu, makna umrahu, makna Allah, moga Allah panjangkan umur dia. Dia ada karang kitab, satu kitab diterjemah dalam bahasa Melayu, tajwid bergambar. Jadi kat Shopee ada yang katakan tajwid bergambar, Dr. Aiman Suwaid, terjemahan bahasa Melayu, jangan terjemahan bahasa Indon, dia ada terjemahan bahasa Melayu. Katakan sangat-sangat bagus, katakan. Dan dia, saya ingat ada CD tidak, wallah alam, tapi saya suka tengok kat dalam YouTube silsilah dia, dia punya macam ni lah. Dia ada majlis, semua orang pegang Quran, and then seorang akan baca, seorang-seorang akan baca. Tapi bukan semua orang akan baca dalam satu majlis. So dia akan pilih-pilih dan dia akan betulkan tajwid one by one, dan dia suruh semua sentak baca sama. Katakan best, katakan senang. Tapi kalau mahir bahasa Arab, tahu bahasa Arab, sedap lah. Tak tahu bahasa Arab, pening juga nak faham apa yang dia sebut kan. Katakan so dia kata bila soalan berkaitan dengan tadi, soalan him ke him, dia kata him, kena baca him, bukan him. Him tu imalah. Mana ada imalah kat situ? Imalah tak ada, dia ada situ kasrah. Kena baca kasrah lah. Kena arti hak, kena beri hak kasrah itu. Wallahu a'lam. Dibaca kena ikut turutan. Seandainya dia mendahulukan ayat terakhir dengan sengaja, maka bacaannya batal dan wajib mengulanginya. Adapun jika ia lupa, maka bacaan ayat tersebut tidak dihitung. Ia melanjutkan bacaan secara secara turutan, kecuali bila berselang waktu lama ia harus mengulangi bacaan Fatihah dari awal, katakan. Kalau kita kata dia terlupa, dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim, dilupa. Lepas tu baru teringat, dia just ulang balik saja ayat yang dilupa dan terus. Tapi kalau misal kata lepas tu dah lama sikit, katalah lepas dia dah masuk surah kan, dia masuk bacaan surah, baru dia teringat dia terlupa, dan di situ dia kena ulang daripada awal surah Al-Fatihah balik. Dia tak boleh continue dia solat ni, sebab dia kena ulang balik dia punya Fatihah. Let's say macam juga benda ni sama je dengan masalah azan. Azan sama juga. Azan kalau kita tersilap, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah dulu, hayya 'alas salah, so kita kena betulkan balik. Kita kena betulkan balik. Andai kata bahkan ada setengah ulama sampai kata lepas mayang baru dia sedar, dia katakan dia kena ulang balik azan tu. Tapi kita, masalahnya kita kalau ulang balik, ni apa hal surah ni sampai 2 kali azan ni? Itu jadi isu. Siapa yang azan? Satu lagi katakan habis nanti satu kampung tu semua. Apa Bilal ni kata azan sampai 2 kali, dia kata. Dia banyak isu lain ni katakan. Jadi sebab itu kadang-kadang muazzin sekali tu je lah dia akan buat sekali je. Tapi sebenarnya tidak, dia kena betulkan. Dia kena betul. Orang awam pun yang dengar pun dia kena faham. Oh, imam ni tersilap, imam ni salah, katakan. Sebab tu diulang balik, katakan. Kadang-kadang orang tak tahu, jahil lah, katakan. Wallahu a'lam. Azan dengan tajwid tak ada masalah. Dia bukannya ayat kita kata Islam tak mengubah makna, tak apa. Tajwid sebab tu ujung tu yang dikata hayya 'alas salah, salah tu berapa harakat boleh pergilah. Macam mana? Kalau kata hayya 'alas salah, kena matikan dengan ha lah, huruf ha lah. Ha simpul lah. Kalau ha yang kecil tu, ha tu kena matikan dengan ha lah, ha kecil lah. Dia tak keluarkan, maknanya dia tak sebut huruf tu, maknanya tak datang lah maknanya. So kalau hayya 'alas salah, dia tak datangkan huruf ha tu, huruf ha pedas tu ataupun ha simpul tu, maka mana ada maknanya salat. So dia hayya 'alas salah je lah. Tak betul lah.
azannya tu sendiri tak betul. Katakan. Sebab dia kata hayya 'alas salah. Kan ada matinya dengan huruf ha. Ha tu huruf apa? Huruf halqi. So matikan dengan huruf wakafkan dengan halqi. Kalau hayya 'alal falah, ha, matikan dengan falah. Yang hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Dia tak ada ha tu, tak ada, hilang. Hayya 'alas salah, ha-nya tu simpul tu hilang. Maka tak betul lah. Azannya jadi tak betul lah. So macam mana Ustaz? Kalau kita kata ikut betul-betul dalam fiqh, ulang semula lah azan lah. Kalau dalam masa yang azan tadi dia teringat, dia nak berbetulkan, so dia ulang balik lah yang tu je. Wallahu a'lam. Macam sama juga dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kan ada ha. Ada setengah memang dia tak letakkan ha tu, tak ada. Dia hilangkan. Senyap ya. Mana ha ni hilang. Tengah sedangkan dia huruf tu dalam lafaz azan. Dia kalau kita kata sebab azan itu dia punya lafaz itu lafaz-lafaznya katakan. Ini lafaz-lafaz azan. Begitu juga kita maka kita kata kalau kesilapan azan itu perlu diulang balik je lah katakan. Dia anggap tetapi dia adalah kita kata nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila azan, adakah apa implikasi kalau azannya salah katakan? Adakah orang tak boleh solat kalau azannya tu salah katakan? Tidak ada implikasi untuk sampai tahap begitu. Cuma kita kata pensyariatan azan tu jelah katakan. Di situ saja katakan ulama sebut kita kata dia kena ulang balik apa semua katakan. Tapi kalau misal kata lidah seorang tu dah memang macam tu, tak boleh Ustaz, tak boleh nak sebut benda tu. Wallahu a'lam katakan. Sebaik-baiknya dia katakan kalau dah mampu, dah kata dia tak mampu nama Allah, maknanya kita bagilah, serah kepada orang yang lebih mampu katakan. Wallahu a'lam. Okey. Tawah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti perbincangan tentang surah Al-Fatihah ni panjang lagi kata, panjang lagi. Lepas ni kita kata ada disebut nama Allah. Saya nak juga sikitlah katakan nak sentuh kesalahan-kesalahan yang kebiasaannya setakat yang saya mampu untuk saya tegur nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesalahan-kesalahan perkataan-perkataan yang dalam Fatihah ni yang biasa orang silap katakan. Wallahu a'lam. Setengah tempat saya pernah pergi satu tempat, dia baca dengan huruf ihdinas zira, dia baca zira, ziratan, dia huruf za. Boleh ke baca dengan huruf za katakan? Kat situ katakan kalau dia dah belajar betul, tahu cara dia katakan, ulanglah katakan. Tak, memang ada. Bukanlah kata dia baca dengan ditukar huruf za, tidak. Dia huruf makhraj kat situ iaitu huruf sad itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dia punya, nantilah kita lihat nama Allah. Dia boleh tak dibaca dengan sin, boleh tak dibaca dengan za, boleh tak dibaca dengan ataupun kena wajib dibaca dengan huruf sad. Semua orang baca siratan, dia baca sin. Ada yang ziratan mustaqim, ada yang baca sad. So tiga tu katakan. Kita pergi setengah-setengah negara sin dibaca. Adakah semua huruf sad dalam Al-Quran boleh diganti dengan sin? Itu pun nak kena tahu juga. Sebab kadang-kadang ada setengah memang kita tengok dalam Al-Quran tu di huruf sad, tapi dia letak huruf sin kecil di atas ni kalau perasan. Maka bukan semua huruf sad ada letak huruf sin. Dia ada sebahagian huruf sahaja. Kenapa letak huruf sin? Di situ menyatakan kita nak baca kistun ataupun kistun, sin atau sad, kita tengok dalam kamus makna sama. Tapi bukan semua menyatakan. Bukan semua menyatakan. Dan dalam Al-Quran huruf yang paling susah nak disebut adalah huruf dad. Tu paling susah.
Dan huruf dad tidak ada dalam bahasa selain daripada bahasa Arab saja. Sebab itu dikenali bahasa Arab sebagai bahasa dad. Huruf yang dia kata lughatul dad. Lughatul dad. Bahasa Arab. Carilah bahasa lain tak ada pun huruf dad. Bahasa Arab saja dia. Sebab tu apa ni kita kata susah nak mana latihan yang berterusan nak betulkan huruf dad itu. Sebab kadang-kadang bila kita kata lidah nak ke kanan, lidah nak ke kiri, macam mana lidah nak ke kanan, lidah ke kiri tu takkan nak, macam mana Ustaz nak kita rasa sendirilah katakan. Kalau biasanya kalau macam tadilah, kalau syekh tu dia dah biasa dengar, dia tahu lidah kau ke kanan ke kiri, lidah ke kanan kan, lidah kanan, atau lidah ke kiri, katakan. Dia istilah-istilah tu, lidah ke kanan atas geraham, dekat geraham, katakan. Kita nak faham tu pun kadang-kadang jadi masalah, kata. Lalu kita main bantai baca je lah. Ikut dari kita je kita baca, katakan. Yalah, bukanlah benda tu sebagai alasan pula untuk kita tidak membaca Al-Quran, katakan. Bacalah. Sebab bacaan Quran ini nama Allah dia special. Nabi sebut, dia kata man yaqra' Quran wa huwa mahirun bihi, orang yang baca Quran, dia mahir bacaan Quran, ma'as safratil kiramil bararah, dia bersama dengan malaikat safar, katakan. Maknanya ganjaran dia besar, kata. Tapi yang man qara' al-Quran dan dia baca kita kata lambat, terangkat-angkat baca, ataupun tak, maknanya dia baca tu kan bismillahirrahmanirrahim, dia gitu dibaca kan, maka bagi dia 2 pahala, kata Nabi SAW. Falahu kita kata dia dapat 2 pahala. Seperti mana sabit dalam hadis Nabi SAW. Falahu ajran, Rasulullah SAW. So kita kata apa pun cara bacaan kita, kita baca tu, kita tetap akan dapat pahala selagi kita tak buat tu dengan sengaja. Memang sengaja kita buat, kita dah tahu salah, kita boleh betulkan, tapi kita masih lagi buat betul dengan sengaja kita buat, dan dekat situ barulah kita dianggap berdosa, katakan. Dianggap berdosa. Wallahu a'lam. Tapi majoriti hari ni, kalau dia tahu salah, dia tahu orang awam baca kan, dia salah baca, kita betulkan. Kita tak boleh kata awak ni berdosa baca Quran. Tidak, katakan. Tidak. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu dia kata dihukum terus. Berdosa Tuan Haji baca Quran macam ni, katakan. Orang tu terkial-kial dengar, katakan. Dia pun baru belajar, katakan. Terus nak kata orang tu dah berdosa. Tak, katakan. As long dia membaca, dia memperbetulkan bacaannya sikit-sikit, dan bila dia beritahu kesalahan, dia cuba betulkan, katakan, dan dia dapat pahala. Allah beri pahala. Kalau kita kata dengan orang minta maaf dalam masa, dia kata orang kita kata macam menjawa kan, ujung-ujung ulu-ulu sana, sebab bernam semua kan, alamin jadi ngalamin, ataupun lain lah, dia katakan sengau ke, ada orang sengau baca imam, terlalu sengau, terlebih sengau, macam-macam, katakan. Takkan kita nak kata sampai-sampai solat tuan-tuan semua tak sah sembahyang, katakan. Kita pula kadang-kadang nama Allah takutkan jemaah. Saya geram juga katakan ada yalah, bukanlah kita katakan bila kita menakutkan orang, memang kita nak suruh orang belajar, katakan. Tak sah sembahyang kita kalau Fatihahnya tak betul memang dia cakap tu betul, tapi cara dia bercakap tadi dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala menyebab seolah-olah nak menyatakan hari ini ramai orang solatnya tidak sah. Hukum macam tu nyaya tu kan. Ada. Nyaya kita katakan hukum semua kata solat tidak sah dengan bacaan begini, katakan. Sebab kita kata bacaan yang batal sembahyang tu, bila dia buat
dalam keadaan dia tahu dan sengaja dia buat, dan batal. Dia tahu dan dia boleh betulkan, dia boleh buat dengan cara yang betul, sengaja dia buat salah, dan batal. Tapi habis Ustaz katakan yang salah, yang kita yang tak tahu ni, kita dituntut untuk belajar. Tu je. Untuk belajarlah. Jangan duk setakat tu dia tak pergi belajar, malah cukuplah pun. Asal aku dah semayang dah. Kan dah. Ada yang lagi dahsyat kan kadang, aku Fatihah tak betul lagi, macam mana nak semayang? Tu lagi dahsyat. Kan? Wallahu a'lam. Jadi itu saja nama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, nanti kita sambung lagi surah Al-Fatihah tu takbir lagi. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.